maksud budak nakal itu sendiri, Tan Sri? Silakan. Dari segi definisinya sebenarnya ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama sekali kita kata pelajar aktif. Pelajar aktif memang kita galakkan di sekolah ya. Pelajar yang suka bertanya, pelajar yang sentiasa menjawab soalan guru, rajin membantu dan sebagainya, itu dikatakan aktif. Tetapi nakal ini membawa arti yang negatif, yang cuba kita elakkan ya, pelajar-pelajar bersikap demikian. Jadi soalan daripada Tuan Pengerusi Majlis tadi, mengapakah anak-anak kita jadi begini? Ada berbagai-bagai sebab ya. Di antaranya ialah rangsangan dalaman ya. Memang setiap anak-anak ini mempunyai ciri-ciri dalaman yang berbeza di antara satu dengan lain. Yang dikatakan sekarang ini overactive. Ada anak-anak kita yang terlalu aktif sangat sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang melebihi daripada pelajar-pelajar biasa. Selain daripada itu, terdapat juga pengaruh daripada rakan sebaya ya, menyebabkan anak-anak ini terikut-ikut ya, dengan perangai-perangai yang tidak begitu baik ataupun yang melanggar disiplin sekolah. Sementara itu, faktor yang lain juga yang penting ialah faktor keluarga. Tidak dapat dinafikan bahawa anak-anak ini dididik mula-mula di rumah. Jadi mungkin dari segi didikan yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak ataupun perpecahan keluarga menyebabkan anak-anak ini menjadi seorang yang tidak dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dan satu lagi juga disebabkan oleh ingin menarik perhatian. Ada juga anak-anak melakukan sesuatu perkara yang di luar kebiasaan untuk menarik perhatian guru-guru mereka ataupun rakan-rakan. Jadi perbuatan yang nakal ini akhirnya yang cuba kita elakkan, kerana kalau terlalu nakal dia boleh membawa kepada kejadian-kejadian jenayah. Jadi ternyata bahawa perbuatan nakal ataupun melanggar peraturan ataupun pelajar yang bermasalah disiplin ini merupakan satu perbuatan yang cuba kita bendung dan elakkan. Jadi Tan Sri, Datuk Sri, kita melihat anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dahulu berbeza, Tan Sri, Datuk Sri. Adakah kerana faktor pemakanan, adakah kerana pengaruh persekitaran di rumah, ataupun kerana makanan-makanan sekarang yang menjadi pendorong kepada anak-anak itu menjadi lebih agresif? Tan Sri, Datuk Sri, silakan. Pada malam ini kita membincangkan mengenai kenakalan atau anak budak nakal. Kenapa ada perbezaan di antara dulu dengan sekarang? Kalau dulu orang Melayu khususnya telah dijajah selama 480 tahun, ya, dan orang Melayu cukup benci dengan penjajahan. Begitu orang Melayu yang sudah sifatnya sudah terkenal dengan orang-orang yang berbudi bahasa, orang-orang yang cukup ramah-ramah, orang-orang yang cukup menghormati dan kuat pegangan agama, tidak dipengaruhi oleh penjajah, berpegang teguh mempertahankan pegangan hidup atau falsafah hidup mereka sehingga 480 tahun, maka kita dapat mempertahankan identiti bangsa kita. Jadi dari generasi ke generasi yang lahir, dididik, diasuh dengan begitu sempurna, walaupun bangsa kita telah disisihkan daripada pelajaran sehingga kita tidak mempunyai pelajaran yang tinggi, tetapi kita dapat pertahankan budaya kita. Tapi setelah 50 tahun kita merdeka, kita bebas. Di situ kita mula mengejarkan kemajuan, khususnya dalam membangunkan ekonomi. Maka di situ datanglah keinginan dan kesungguhan kita berlomba-lomba pada mencari kekayaan atau kedudukan dan sebagainya. Dan ini membawa kita kepada terdedah kepada budaya asing yang datang ke negara kita, sehingga kita sudah melupai nilai-nilai hidup yang utama. Maka itu kita lihat, ya, cara pendidikan kita di rumah sudah jauh berbeza karena keluarga agak sibuk. Ya, bahkan selepas kita merdeka, ibu, bapa, semua adik kakak mencari peluang untuk mencari
pendapatan yang lebih untuk membina kehidupan yang lebih elok. Sehingga anak-anak kecil sudah tidak lagi terkawal. Maknanya kalau kita lihat dari segi hukum syarak, kita lihat ya, anak-anak itu adalah amanah Allah yang diletakkan kepada kedua bapa. Setiap bayi yang dilahirkan itu dibekalkan Allah dengan fitrah. Fitrah yang ada dalam diri atau naluri yang ada dalam diri itu berpotensi untuk diarah kepada kebaikan. Bagaimanakah nasihat Datuk Pahlawan kepada ibu bapa dan remaja? Silakan. Jadi apabila kita membicarakan masalah nakal tadi, saya ingin sedikit melanjutkan sedikit apa yang dibincangkan oleh ahli panel yang pertama dan ahli panel yang kedua, iaitu apabila nakal itu sampai ke tahap yang melampau. Apabila nakal itu sampai ke tahap yang melampau, apa yang berlaku? Jadi kalau mengikut undang-undang yang ada di Malaysia ni, tidak ada membezakan antara orang dewasa dan juga kanak-kanak. Kanak-kanak juga terikat kepada undang-undang yang ada di Malaysia ni. Cuma apa yang bezanya di antara dewasa dengan kanak-kanak ini, kanak-kanak dibicarakan di mahkamah kanak-kanak yang mana hukuman-hukumannya adalah berbeza. Hukumannya adalah berbeza dengan hukuman yang dikenakan atas orang-orang dewasa. Biasanya hukuman-hukuman yang dikenakan ke atas kanak-kanak ini adalah berbentuk hukuman diberi amaran ataupun diikat dengan bond supaya berkelakuan baik, ataupun dihantar ke sekolah Henry Gurney, ataupun dihantar ke pusat-pusat pemulihan akhlak. Begitulah kiranya. Jadi maknanya apa yang saya ingin tekankan di sini, kanak-kanak juga adalah tertakluk kepada undang-undang yang sedia ada. Jadi apabila kita membicarakan tentang masalah yang seperti saudara pengurusi sebutkan, merempit dan sebagainya, ia bukannya bermula daripada merempit saja. Jadi kalau kita tengok sekarang ini, pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak ada yang berkumpulan menaiki basikal waktu malam hari. Dalam kumpulan 10 ke 20 orang menaiki basikal beramai-ramai. Jadi ini adalah bibit-bibit permulaan mereka nak menjalankan aktiviti-aktiviti samsing jalanan ataupun kita katakan merempit. Jadi saya ingin nasihatkan kepada ibu bapa. Ini adalah peranan ibu bapa. Tadi ahli panel yang pertama dan yang kedua telah menyebutkan tentang betapa mustahaknya didikan agama, didikan di rumah oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa perlu memainkan peranan yang anak-anak mereka tidak terlepas waktu-waktu malam untuk berbasikal, berkumpulan atau merempit dan sebagainya. Sebab kesalahan ataupun aktiviti-aktiviti merempit ini bukan sahaja mengancam ataupun akan mengganggu keselamatan mereka sendiri, tetapi juga terhadap orang lain yang akan mungkin jadi mangsa kemalangan dan sebagainya.